Hujan renyai di luar sana. Semakin sejuk dirasakan. Perut Yuni sedari tadi mendendangkan nada-nada yang tidak jelas apakah notnya. Ditatap jam di dinding, sudah mencecah jam 10.30 malam. Perutnya mesti diisi. Hatinya masih berbelah bagi sama ada mahu keluar mencari makanan atau tunggu keesokan hari saja. Kalaulah ibunya tahu, naas dirinya. Ibunya pula masih terlantar di katil akibat demam sejak 2 hari lepas. Tangan Yuni rancak menekan butang kawalan jauh berkali-kali mencari rancangan kegemarannya di TV. Akhirnya dia berhenti dan matanya terpaku tak kala melihat berita yang akhir-akhir ni kerap ke udara di media massa. Beberapa kes kematian berantai telah berlaku sejak 2 bulan yang lalu dan disyaki sebagai kes bunuh. Polis masih menyiasat motif kejadian berkenaan kerana mangsa-mangsa yang mati dibunuh semuanya ditemui tanpa kepala. Polis mengaitkan kes-kes yang berlaku ni mungkin ada kena-mengena dengan banduan ganas yang terlepas dari tahanan sejak awal tahun lalu. Sejak kejadian-kejadian tersebut, semakin ketatlah kawalan keselamatan di kawasan perumahannya kerana kes yang terbaru membabitkan imam di surau tamannya itu sendiri. Imam tersebut ditemui mati tanpa kepala pada waktu subuh oleh orang kampung. Selagi kejadian ni belum reda, selagi itulah Yuni tak boleh keluar daripada rumah. Ibunya takut sekiranya berlaku sesuatu yang buruk pada Yuni. Tetapi baginya, ibunya tu terlalu memikirkan yang bukan-bukan, padahal dia bukan lagi kanak-kanak yang sentiasa perlu diawasi. Yuni menutup TV. Suasana sepi. Dia bergerak ke ruang tamu. Perlahan-lahan, tombol pintu dipulas setelah yakin yang ibunya telah nyenyak tidur di bilik tingkat atas. Dia tak mahu yang niatnya untuk keluar mencari makanan terkubur. Lebih-lebih lagi, memang tiada langsung makanan di dapur. Lagipun, dia percaya yang dia akan selamat pergi dan pulang, memandangkan jarak rumahnya ke kedai 24 jam tu tak lebih dari 100 meter. Cuaca di luar sejuk sehingga menggigit tulang belulangnya. Remang cahaya bulan kelihatan malap di sebalik awan malam yang tebal. Yuni sejak dari tadi meninjau ke kiri dan ke kanan jalan, memastikan keadaan dirinya selamat. Rumah-rumah berhampiran gelap. Tiada siapa di luar, walaupun malam boleh dikatakan masih awal untuk menarik selimut. Mungkin kerana cuaca ataupun... dia tak peduli lagi. Suara perutnya semakin kuat, minta diisi. Cahaya dari kedai 24 jam semakin terang pada pandangan matanya, menunjukkan dia semakin hampir ke destinasi yang dituju. Yuni menguak pintu kedai. Hatinya gembira menjinjit beg plastik di tangan kanannya. Dia membayangkan mi segera perisa kari dengan telur separuh masak dan cili api yang dihiris halus sedang menantinya di rumah. 1 bungkus mungkin tak cukup bagi perutnya yang betul-betul sedang kelaparan. Dia pastikan yang malam ni dia takkan tidur dalam kelaparan. Yuni hanya tersengih-sengih sepanjang jalan. Mungkin dia lupa yang dia sedang memperjudikan hidup dan matinya semenjak dia melangkah keluar dari rumahnya. Dia masih tak sedar yang gerak-gerinya pada malam itu sedang diperhatikan. Yuni terus melangkah. Sesekali dia mendengar dejitan tapak kaki dari belakang. Dia memberhentikan langkah, menoleh ke belakang. Namun tiada siapa di situ. Hatinya kembali berdebar-debar. Dia hampir lupa yang dia tak sepatutnya berada di luar ketika itu. Lantas dia mempercepatkan langkahnya dek kerana rasa takut dan mungkin juga hujan yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan turun dengan lebat. Degupan jantungnya kini sekencang langkahnya. Sampai di satu selekor bangunan, tiba-tiba badannya dipeluk kemas dari belakang dan kepala serta mulutnya ditekuk.
Yuni meronta-ronta untuk melepaskan diri tapi tak berjaya. Dia mengharapkan ada orang yang melihat, tetapi tiada siapa di situ. Siapalah yang berani lagi keluar lewat malam di saat polis mewar-warkan kes yang berlaku, selain daripada Yuni sendiri yang degil. Dia mula membayangkan wajah ibunya. Kalaulah dia dengar kata ibu, semua ni takkan berlaku pada dirinya. Matanya bergenang sebelum pandangannya menjadi kabur dan gelap. Yuni tersedar. Dia mendapati tangan, kaki dan badannya diikat. Dia memerhatikan sekeliling, agak kelam untuk mengecam di manakah dia berada sekarang. Apa yang dia pasti, dia kini berada di dalam sebuah bilik papan dan bilik itu sempit. Yuni cuba untuk melepaskan diri. Sesekali dia menjerit untuk meminta tolong. Dia berharap ada sesiapa yang mendengar suaranya ketika itu. Siapa tu? Ada sesiapa di dalam? Suara kecil menyapa dari luar bilik. Suara lelaki. Yuni lantas menjerit meminta tolong beberapa kali. Dia mendengar tombol pintu dipulas beberapa kali. Mungkin lelaki berkenaan cuba membukanya. Tak lama selepas itu, pintu bilik terbuka. Kelihatan seorang lelaki separuh umur datang menghampiri dan cuba membuka ikatannya. Dia menyuruh Yuni bersabar dan memperlahankan suara supaya tidak menarik perhatian penjenayah yang memerangkapnya. Yuni menarik nafas lega. Dia berharap agar mereka berjaya keluar dari bilik itu dengan selamat. Tiba-tiba lelaki itu berhenti dan merapatkan mulutnya ke telinga Yuni. Kenapa aku perlu lepaskan kau, sedangkan aku sendiri yang membawa engkau ke sini tadi? Bisik lelaki itu sambil tertawa kecil. Yuni tergamam, harapannya putus. Lelaki itu ketawa semakin lama semakin kuat. Ternyata itulah lelaki yang mana rupanya terpampang di dada-dada akhbar dan di media. Itulah banduan yang dikehendaki pihak polis. Dia sendiri tidak perasan, mungkin kerana terlalu takut. Puas Yuni merayu, tetapi lelaki tersebut terus ketawa berdekah-dekah sambil mengasah parangnya di penjuru bilik. Yuni sendiri tak tahu selama mana dia boleh bertahan. Aku datang ni. Kata-kata lelaki itu membuatkan Yuni meraung, tak kala lelaki itu menghampirinya dengan sebilah parang. Ibu. Jeritan Yuni memecah kesunyian malam. Tetapi siapalah yang sedar, tak kala masing-masing asyik diulik mimpi. Ditambah pula cuaca yang sejuk dan hujan yang kian melebat di luar. Tiada siapa tahu, malam tu satu lagi mangsa rebah tanpa kepala di badan. Berita tentang kematian seorang lagi mangsa telah tersebar dengan pantas. Berikutan penemuan mayat di sebuah rumah tinggal di pinggir Taman Mahkota pada lewat 1 pagi tadi. Saksi kejadian yang tak mahu namanya dikenali menjelaskan yang mangsa dijumpai terbaring di lantai rumah setelah dia mendengar suara orang menjerit sekitar lewat malam sewaktu dia baru saja pulang dari berniaga. Polis masih mengesan identiti mangsa tanpa kepala berkenaan, tapi polis berani mengesahkan yang mangsa kemungkinan besar adalah pembunuh bersiri yang dicari-cari selama ini. Sementara itu, di suatu rumah yang lain, seorang wanita separuh abad bangun dari katil menuju ke bilik, melihat ke kiri dan ke kanan. Tiada sesiapa di sana. Dia lantas memanggil-manggil nama anaknya, namun laungannya tidak berbalas. Setelah menuruni tangga, dia mundar-mandir di ruang tamu. Anaknya masih tiada di situ.
Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan sejak dari tadi telah berhenti, namun sejuknya tak berkurang sedikit pun. Wanita tua itu terbau sesuatu. Lalu dia menghampiri dapurnya yang sedikit berasap. Dia menuju ke arah periuk di atas dapur. Ada sesuatu di situ. Dia mengacau-ngacau isi periuk itu dengan senduk, iaitu mi segera yang hampir siap dimasak dan boleh dijamah. Dia menghirup merasa sedikit demi sedikit kerana supnya masih panas. Wanita tersebut tersedak. Mungkin tertelan sesuatu. Dia meluahkan ke tapak tangannya. Sebentuk cincin. Cincin dalam sup mi segera? Berderau darah tuanya tiba-tiba, tapi tak kala rasa marahnya baru nak meluap-luap, dirinya didakap dengan manja dari belakang. "Maaflah ibu, Yuni lapar sangat. Jadi Yuni keluar tadi," sapa anak gadisnya dari belakang dengan penuh manja dalam usahanya untuk memujuk ibunya. "Kenapa tak cuci betul-betul? Kalau ibu tercekik cincin tadi macam mana?" jegil wanita berkenaan. Yuni tersengih saja sambil matanya sempat menjeling ke mi segera yang dimasaknya sebentar tadi, yang mana ramuannya bukan saja telur separuh masak dan cili hiris, tetapi juga berbola mata, hirisan telinga, hidung dan isi daging pipi manusia. "Kenapa tak dengar cakap ibu?" bebel ibunya. Anak gadisnya buat tak indah. Tak kisahlah, janji perut mereka terisi. Asalkan tak siapa tahu yang mereka berdua adalah keturunan puak kanibal yang memburu kepala.